Vivo X50 Series, fotografi, definisi baharu, gimbal sensor sensitivity mantap, pemandangan malam yang menakjubkan. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, antara yang menjadi tumpuan hari ini, usaha kerajaan mengurangkan kadar pengangguran warga tempatan akibat COVID-19. Selain perkembangan terkini, pembangunan projek kereta terbang dan penghantaran semula asid toksik ke negara asal ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untuk butirannya, kita ke Parlimen bersama Amirul Hakim Lokman. Teruskan Amirul. Terima kasih Fatin. Kelaporannya, kerajaan memberi jaminan untuk membela nasib rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan di Singapura apabila syarikat di negara itu mula melakukan pembuangan pekerja berikutan terjejas akibat pandemik COVID-19. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Tenaga Manusia Singapura bagi membincangkan jalan penyelesaian terhadap kira-kira 400,000 pekerja Malaysia di negara itu. Langkah-langkah yang positif untuk memastikan nasib semua warga Malaysia di seluruh dunia terbela. Dan khususnya di Singapura, saya telah berbincang dengan Menteri Manpower di Singapura untuk memastikan nasib warga Malaysia dibela. Isu hari ini, apabila mereka kembali ke Malaysia, mereka perlu membayar untuk saringan COVID. Itu je masalah. Dan kita cari peluang-peluang yang terbaik untuk membantu mereka. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Batu P. Prabhakaran. Terdahulu, statistik mendapati kira-kira 400,000 rakyat Malaysia bekerja di Singapura dengan hampir 250,000 daripadanya berulang-alik setiap hari menerusi Tambak Johor. Selain laluan kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB di Tanjung Kupang, Gelang Patah. Sementara itu, kerajaan tidak membenarkan warga asing bekerja dalam sektor tertentu sebagai pekerja barisan hadapan. Berikutan itu sekali lagi ditegaskan keputusan telah diambil untuk membekukan pengambilan pekerja asing dalam semua sektor yang dibenarkan sehingga hujung tahun ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata ia bagi mengurangkan kadar guna pekerja asing serta pengangguran warga tempatan yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 khususnya golongan belia. Apakah kerajaan akan mempertimbangkan pembukaan semula kemasukan pekerja asing yang baru selepas berakhirnya pandemik COVID-19? Keduanya, apakah wujud inisiatif tambahan khususnya untuk kementerian untuk fikirkan bagi rakyat tempatan, khususnya generasi muda, bagi menggantikan pekerja-pekerja asing dalam negara? Setelah mengambil kira sektor-sektor tertentu, kerajaan telah memastikan kita tidak akan membuka sektor-sektor untuk frontliners. Seperti mana kita sedia maklum, walaupun di stesen minyak kita benarkan pekerja asing sebagai maintenance. Pada masa yang sama, kita tidak membenarkan pekerja asing bekerja di counter sebagai frontliner. Begitu juga kedai-kedai makan, kita membenarkan pekerja asing sebagai tukang masak. Tetapi dari segi frontliner, kita masih perlukan warga tempatan. Tambah beliau, kerajaan melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan memastikan supaya semua pekerja dibekalkan jaringan keselamatan bagi menggalakkan warga tempatan melibatkan diri dalam sektor berkenaan. Tegasnya lagi, semua agensi kawal selia diwajibkan melaksanakan pelan penggantian untuk memastikan sektor berintensifkan buruh beralih kepada penggunaan mekanisasi dan automasi sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Seterusnya, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA telah mengesan dan menghantar semula 13 kontena yang mengandungi sisa toksik dan 42 kontena bahan plastik ke negara asal sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menterinya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata antara negara yang terbabit dalam penghantaran semula itu termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Poland, Korea Selatan dan Vietnam. Kementerian kita mengambil serius isu Malaysia. Kita tegaskan Malaysia tidak akan jadi tong sampah dunia. Dengan kata lain bahawa kita bertindak tegas terhadap sebarang unsur-unsur yang cuba bawa masuk kontena-kontena yang mengandungi sisa toksik ataupun yang tidak mematuhi peraturan-peraturan seperti sisa plastik dan sebagainya. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Tambahnya, 36 kontena telah dihantar semula ke Amerika Syarikat, 2 kontena ke Vietnam dan Korea Selatan, manakala Poland dan United Kingdom masing-masing 1 kontena.
Semua 42 kontena sisa itu merekodkan berat sebanyak 796,553 kilogram. Tegasnya 110 kontena yang ditemui di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor baru-baru ini turut akan dihantar balik ke negara asalnya iaitu Romania. Ini pula berkaitan projek Super Drone atau kereta terbang di bawah industri mobiliti udara akan diteruskan oleh pihak swasta dan disokong Kementerian Bangunan dan Usahawan dan Koperasi MIDAK. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, projek yang dibiayai sepenuhnya syarikat swasta itu bagaimanapun bukan fokus utama pihaknya ketika ini. Tumpuannya kini adalah untuk memperkasakan usahawan, perusahaan kecil dan sederhana PKS, perusahaan mikro dan koperasi yang terjejas dengan penularan COVID-19. Industri air mobility ataupun urban mobility merupakan industri yang berpotensi dan berupaya membuka peluang kepada satu bidang keusahawanan yang baru yang boleh dikomersialkan. Namun begitu, keutamaan MIDAK pada masa ini adalah untuk melaksanakan program inisiatif telah ditetapkan dalam Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi bagi memastikan usahawan PKS mikro koperasi yang terjejas akibat wabak COVID-19 dapat terus dibantu dalam meneruskan perniagaan mereka. Sekian. Ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Lumut Datuk Dr. Muhammad Hatta Ramli, beliau berkata industri itu mempunyai potensi yang tinggi di pasaran tempatan dan antarabangsa, selain boleh diaplikasikan oleh pelbagai sektor serta industri lain. Ia turut dilengkapi dengan teknologi lain seperti teknologi kecerdasan buatan, big data dan teknologi Internet of Things (IoT) yang kini berkembang pesat di peringkat antarabangsa. Bagaimanapun ujarnya, Malaysia masih belum mempunyai kepakaran untuk membangunkan teknologi berkaitan industri air mobility secara efektif dan lebih menyeluruh. Tambahnya, ketiadaan dasar, garis panduan serta undang-undang yang khusus buat industri itu turut menjadi masalah kepada kerajaan dalam membangunkan projek berkenaan. Sekian dahulu perkembangan laporan dari Parlimen. Kita kembali ke Supentas. Silakan.